Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta sunnah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 Sya'ban 1447 bersamaan dengan 30 hari bulan 1 2027. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rahiqut Tadabbur wa Asrarun Al-Hikam wal Asrar fi siratin nabawiyah. Tajuk dianya hikmah dan rahsia di sebalik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan dengar beberapa cerita. Yang pertama, mukjizat air keluar dari jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa air keluar dari paip. Nah, dari lubang paip, dari bukit jadi lata. Ini keluar daripada jari Nabi jadi mukjizat. Satu. Cerita yang kedua, pokok tamar yang sudah kering, batang tamar yang sudah kering menangis. Kenapa? Sebab dia rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sewaktu Nabi makan kambing di Khaybar, ada racun. Kambing lambat beritahu Nabi. Dia kata, saya ni beracun. Lepas Nabi makan baru dia bercerita, ada racun ni. Kenapa? 3 cerita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Melalui kitab ni, Rahiq At-Tadabbur. Siapa nak kitab ni boleh ambil. Siapa nak kitab boleh ambil. Yang tak ada kitab boleh dengar. Insya-Allah. Tak ada apa kita ni selain daripada tanda kita cinta ke Nabi. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Macam mana mau kenal kalau tak baca? Macam mana mau baca kitab pun tak ada. Sudah. Kata tak ada kitab, kita tukar. Macam mana mau kenal, dengar pun tidak. Dengarlah. Ada kitab dia baca, yang tak ada kitab dia dengar, bawa kita punya pen, nota, tulis, insya-Allah. Baik, bagi yang ada kitab ni, terjemahan muka surat 265. Bagi yang ada kitab Arab, cari Al-Mabhasul Al-Hadi Ashar, kajian yang ke-11, Al-Hikamu fi Tafajjuril Ma' min Asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah di sebalik terpancarnya air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar air dari jari, keluar jadi paip. Ini pelik. Tengok teks hikayat, teks cerita ni dikeluar oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Daripada riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya, atishan nasu yaumal Hudaybiyah wa Rasulullah sallallahu baina yadayhi rakwatun fatawadda minha ila akhiril hadis. Orang ramai mengalami kehausan pada hari perjanjian Hudaybiyah. Tulis pelajar. Bila ke hari Hudaybiyah? Hudaybiyah ni iaitulah pada tahun yang ke-6 bulan Zulqa'dah
tahun yang ke-6 Hijrah, Nabi mari daripada Madinah nak pergi Mekah, kena sekat di Hudaibiyah, tak boleh masuk. Jadi bilangan sahabat ramai, air tak cukup. Ni apa cerita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah bekas air kecil di hadapannya. Kalau kita kat macam timba gitulah, ada depan Nabi ni, timba ke macam gelas ataupun orang Kelantan panggil cetung. Ada cetung depan dia. Cetung sedap lagi tak? Lama tak guna cetung. Jadi depan Nabi ada bekas air. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air dari kantung itu untuk berwuduk. Lalu orang ramai datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pakat mari nak mengadu kepada Nabi, tak ada air. Nak wuduk mana ni? Nak solat macam mana? Rasulullah SAW bertanya, Nabi tanya, malakum? Kenapa pakat mari ni? Apa sebab? Kenapa dengan kamu semua? Mereka menjawab, wahai Rasulullah SAW, kami tidak mempunyai air untuk berwuduk atau untuk minum kecuali apa yang dalam bekas air. Tak ada air di kawasan ni kecuali air dalam cetung Nabi tu, dalam bekas Nabi tu, hak tu yang ada air. Sudahlah. Orang 1,000 orang, cetung besar ni, kalau baldi pun tak cukup 1,000 orang nak ambil wuduk kan. Tengok. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bekas air itu, dan air mula mengalir keluar dari jari jemarinya seperti mata air. Nabi pun letak tangan dia dalam bekas dia. Air keluar air tu macam mata air keluar luas. Masya Allah, tabarakallah. Kami semua minum dan berwuduk. Ada ambil untuk minum, ada untuk wuduk. Saya Salim bin Abdul Abi Ja'din, rawi al-hadis daripada Jabir, bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, berapa ramai kamu semua pada hari itu? Tuan Syekh Jabir, berapa ramai orang-orang yang ada dengan Nabi di Hudaibiyah itu, berapa ramai? Qala law kunna mi'ata alfin lakafana. Jabir kata, kalaulah kami ada seramai 100,000 orang pun, air itu cukup. Membuak-buak ni air. Dia punya mukjizat ni, keluar air dari jari macam paip besar. Tetapi kami hanya seramai 1,000, kunna 15 mi'ah. 15 mi'ah, 1,500 orang yang ada. Kita ada 1,500 orang. Dan banyak juga riwayat yang mengatakan 1,400 orang. Mana sekitar itulah, mana 1,400 lebih ataupun 1,500 orang minum, berwuduk daripada air daripada bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar daripada jari yang mulia. Allahu akbar. Mukjizat. Pelik. Pelik apa? Pelik apa kalau dengan Nabi? Hak pelik kalau kita keluar air ni, air nanoh je, siapa nak ambil minum tak? Cemah lah. Hak Nabi ni bersih air. Kalau pergi cek air mineral tu nombor 1 dia panggil. Dalam riwayat lain lafaznya berbunyi, qad ra'aituni ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad hadaratil asr. Ni ayat. Hak ni riwayat ni detail sikit. Kata Jabir, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu asar tiba. Petang dah, waktu asar. Tetapi kami tidak mempunyai air, melainkan hanya sedikit sisa air yang tertinggal. Air itu dimasukkan ke dalam sebuah bekas, lalu dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memasukkan tangan baginda ke dalam bekas itu dan merenggangkan jari jemarinya. Jadi Nabi kita buka gini, macam buka paip tok. Kemudian Nabi kita SAW bersabda, Nabi kata apa? Hayya ala ahli wudu, hayya ala ahli wudu, al barakatu minallah. Datanglah wahai orang-orang yang ingin berwudu,
keberkatan ini datang dari Allah. Allah Ta'ala berkat. Bekah kecil, keluar air, boleh guna. Aku melihat air memancut keluar dari celah jari jemari Nabi SAW. Orang ramai berwuduk dan minum daripadanya. Aku pastikan aku minum sebanyak mungkin, sebab air ni air mukjizat, bukan air biasa. Kerana aku tahu bahawa air itu penuh keberkatan. Hak muka Nabi. Aku ni Salim bin Abi Ja'ad bertanya kepada Jabir, berapa ramai kamu semua pada hari tersebut? Beliau menjawab 1,400 orang. Jadi dua riwayat ni tidaklah berbeza, tidaklah kontra, sebab 1,400 hingga 1,500, agak-agaklah lebih kurang gitu. Mana lebih kurang bilangannya antara 1,400 hingga 1,500 orang, semuanya minum dalam cetong yang ada depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah hikmat? Cerita dengarkan, air keluar dari jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hikmat? Kenapa jadi mukjizat? Tengok. Antara hikmat di sebalik terpancarnya air dari celah jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, apa dia? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberkati itu sebagai antara sumber utama keperluan mereka dan aliran rezeki mereka. Rezeki kita ni lalu daripada Allah, tapi lalu ikut tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan baginda sallallahu memberikan semua yang terkandung padanya tanpa menyimpan sedikit pun atau menolak permintaan sesiapa yang memohon bantuan. Kalau bantuan lain pun dia beri, mari minta, Nabi kita hulur, ambil. Ketika itu tangan Nabi SAW tidak memiliki apa-apa bahan untuk memenuhi keperluan mendesak, maka Allah telah menyebabkan aliran air keluar terus daripadanya. Sekala biasa Nabi bagi gandum, bagi tamar, bagi gitu. Tapi sekali ini tak ada benda. Orang perlu air, Nabi nak ambil mana air? Mau tak tangan dalam bekas, keluar air. Allahu Akbar. Dengan itu segala keperluan mereka dipenuhi daripadanya. Seorang penyair telah menggambarkan perkara ini dengan sangat indah. Siapa dia? Dia kata apa? Bananuhu khuljun tajri wa ghairatuhu sitrun minallahi mamdudun alal harami. Jarinya bagai sungai yang derah mengalir, Masya Allah. Cemburunya adalah tirai daripada Tuhan yang terbentang atas kehormatan. Mana jari Nabi ni macam sungai, air keluar. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah individu yang paling layak untuk disifatkan dengan pujian Abu Tammam. Tanda pelajar, Abu Tammam ni seorang penyair yang banyak memuji-muji orang, tapi kata orang pujian ini gi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Huwal bahru min ayyin nawahi ataitahu falajjatuhul ma'ruf wal juru sahiluhu. Dia adalah lautan dari mana pun engkau mendatanginya. Ibarat Nabi macam laut, mana pemurah dia tu, pergi ke mana pun boleh belaka, munak gapa. Air lautan itu adalah kebaikannya dan kedermawannya adalah pantainya. Masya Allah, tabarakallah. Ta'awwada bastal kaffi hatta law annahu aradan qibadan lam tuti'hu anamiluhu. Tangannya sudah terbiasa menghulur derma hingga jarinya enggan menahan walau seketika. Mana Nabi kita ni kari dalam hadis menceritakan bahawa Nabi SAW pada bulan Ramadan karihil mursalah, laju dia punya, kencang dia punya sedekah seperti angin yang kencang. Mari pagi habis petang. Masya Allah. Walau lam yakun fi kaffihi ghairu nafsihi lajada biha fattaqillaha sailuh.
andai di tangannya tiada apa-apa selain dirinya, nescaya dia akan memberikannya juga, maka bertawakallah kepada Allah wahai si peminta. Jadi hari ini di Hudaibiyah ni tak ada apa Nabi nak beri, adanya jari dia, depan dia ada cetong, ada baldi, Nabi pun tak tangan. Wow, keluar air. Habis kita. Itu yang pertama. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini dengan menggunakan kalimat infijar. Mana pun infijar, meriwayatkan hadis ini dengan infijar macam letusan, membuak-buak air. Bukan kata ngalir koho-koho macam air tak cukup tekanan, tak keluar. Yang bermaksud terbelah dan disertai dengan aliran serta keluarnya sesuatu secara melimpah dan terpancar. Masya Allah, tabarakallah. Boleh jadi ke air duk cetung tu keluar tu, orang pakat duk taduh ambil. Oi, tak boleh nak bayangkan sukanya sahabat dapat mukjizat Nabi di Hudaibiyah. Naam. Hikmah yang kedua, tangan Nabi SAW secara intinya memang sentiasa seperti ini. Secara metafora, dia panggil secara maknawinya, kerana kemurahan hati mengalir daripadanya tanpa henti, maka apabila sifat ini berlaku secara kerap, Allah yang Maha Agung telah menjadikannya nyata secara fizikal dengan kekuasaannya. Dengan itu pancaran air benar-benar memancar daripada jari jemari baginda Nabi SAW ketika orang ramai melihatnya. Maknanya tangan Nabi ini memang tangan pemurah, suka beri, tak aja tutup. Hari ini Allah Ta'ala jadikan bukan tangan ni sekadar holor, tangan tu sendiri menjadi sumber keluarnya rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sahabat-sahabat 1000 orang boleh tengok belakang, tengok air itu membuak-buak keluar. Adapun di sebalik hikmah kenyataan Jabir yang berbunyi wa farraja, mana Nabi kita renggang antara jari-jari dia tu, apa sebab? Baginda Nabi SAW melakukan demikian untuk menunjukkan dengan jelas bagaimana air memancar keluar dari celah-celah jari-jari baginda. Hal ini supaya semua yang melihatnya dapat menyaksikan secara langsung tanpa adanya ruang untuk ragu-ragu. Peristiwa air mancar keluar dari jari jemari Nabi SAW telah diriwayatkan oleh para perawi yang sangat ramai, dipercayai dan disampaikan oleh ramai dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada di antara riwayat-riwayat ini yang tersebar secara meluas dan bersambung daripada para sahabat yang mulia, mengesahkan bahawa peristiwa ini berlaku dalam perhimpunan besar seperti dalam peperangan Buaid. Tengok, banyak kali, dia bukan sekali ya, banyak kali terjadi peperangan Buaid. Dalam perjanjian Hudaibiyah ni cerita kita lah ni, peperangan Tabuk, dan acara-acara penting lain yang melibatkan perhimpunan umat Islam serta pasukan tentera. Oleh itu, peristiwa ini termasuk antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang nyata dan jelas, dan mukjizat ini disepakati dengan penuh keyakinan oleh seluruh umat Islam. Dia orang percaya belaka. Hak tak percaya tu, hak tak betul jalan ya. Hikmah yang ketiga, mukjizat terpancarnya air dari celah jari jemari Nabi SAW melebihi mukjizat Nabi Musa AS ketika air memancar keluar dari batu. Mukjizat Nabi Musa pukul batu, pam, keluar air. Pelik ke tak pelik air keluar dari batu? Tak pelik, biasa air keluar dari batu. Hal ini kerana sudah menjadi kebiasaan air memancar dari batu-batu tersebut. Tetapi untuk air memancar dari tulang, daging, orak dan darah, itu adalah sesuatu yang belum pernah berlaku sebelumnya dan tidak pernah dikaitkan dengan sesiapa pun selain daripada jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada yang berkata, kalau ada orang kata, ada hadis yang meriwayatkan dengan lafaz dari bawah, mintah, jadi memberi gambaran bahawa ia hanyalah penggandaan air yang sedikit, bukan bahawa air tersebut benar-benar mancar keluar dari antara darah dan daging. Ada kata
Air itu bukan keluar dari tangan Nabi. Nabi letak je, air jadi banyak sendiri naik daripada dalam baldi itu. Kami jawab, istilah yamba'u memancar secara jelas menyokong bahawa air benar-benar memancar seperti yang diterangkan. Bahkan semua riwayat lain juga dengan jelas menyatakan dari celah-celah jari jemari Nabi min baini asabi'ihi, bahasa Arab kata. Maknanya betul mari daripada jari. Baik, jika ada yang mempersoalkan, jika benar air itu memancar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda perlu meletakkan tangan dalam bekas yang berisi air? Berapa kena letak air dulu? Kata orang buat denak, tahu denak? Denak ni mana kena ada modal dulu. Dalam bekas tu ada air, Nabi letak. Letak gini lalu pakai kosong, sembuh macam paip bomba. Kenapa tak ini macam tu? Ni orang pertikai. Jawapan kami, kerana mencipta sesuatu daripada ketiadaan adalah perbuatan yang hanya khusus untuk Allah saja. Tuhan yang maha tinggi lagi maha suci. Jadi benda-benda yang pelik lagi tu Tuhan yang buat. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam kena ada sumber, ada denak, tahu air baru dia keluar. Sungguh menghairankan apabila ada ulama terkemuka ia menyatakan bahawa air memancar itu hanya disebabkan oleh keberkatan yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukannya muncul secara fizikal dari jari jemari Nabi sallallahu yang mulia, padahal keberkatan ilahi pada jari jemari Nabi sallallahu telah jelas dan nyata baik dari segi zahir maupun yang batin. Nak petika apa laginya? Jika air yang memancar itu hanya kerana keberkatan semata-mata, maka mukjizat ini tidak akan lebih agung, jelas dan hebat daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Sama-samanya keluar air belaka. Seorang yang pernah berbicara dengan Allah secara langsung, Nabi Musa, maka maha suci Allah, dia yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Jadi kalaulah sekadar keluar air dalam bekas tu saja, kata di pengarang kita ni tak hebat. Yang hebatnya apabila jari air itu keluar dari jari secara fizikal. Wallahu alam. Tamaklah kita berpindah kepada muka surat 272. Al-mabhasus tsani ashar al-hikamu fi haninil jaza ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah di sebalik kerinduan batang pokok kurma yang sudah kering, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, pokok kurma kering, hak mati dah, menangis. Dengan molek ni apa? Cerita sedap. Hadis ini diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Anna imra'atan minal ansar qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita dari kalangan Ansar, wanita ni dia panggil ahli koprak. Ahli koprak ni mana orang ada bisnes lah, ada perniagaan. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, mahukah tuan jika saya buatkan sesuatu untuk tuan duduk di atasnya? Selepas daripada Khaybar, tadi Hudaybiyah tahun yang ke-6, Khaybar tahun yang ke-7. Lepas pada Khaybar, orang makin ramai, jadi duduk belakang tak jelas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi duduk begini. Jadi biasanya duduk belakang wanita duduk belakang. Jadi makcik ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak buat mimbar tempat Nabi duduk. Mana Nabi khutbah, Nabi naik di atas mimbar, jadi nampak abi orang belakang. Macam kita tu mimbar gitu. Jadi makcik ni kata, saya nak buat satu tempat Nabi duduk atas tu untuk orang tengok. Saya memiliki seorang hamba yang merupakan seorang najjar. Jadi dia kata dia ada hamba hok pandai buat tukar kayu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyiti, kalau puan nak buat silakan. Nabi benar. Maka wanita itu pun membuatkan sebuah mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat mari mimbar letak di masjid. Apabila tiba hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang telah dibuat untuk itu. Dulunya tak ada mimbar. Bila nak khutbah, Nabi duduk sandar di batang kurma, pokok tamar. Sandar, ittaqullah. Tapi hari ini ada mimbar, Nabi naik atas mimbar, pokok tamar tu duduk sini. Apa jadi?
Tengok. Batang tama, batang pokok kurma yang sebelum itu merupakan tempat baginda berdiri untuk berkhutbah, menangis sehingga hampir-hampir terbelah. Masya Allah, tabarakallah. Orang dengar belakang. Orang di atas masjid tu dengar belakang, bunyi macam tangisan baby, kanak-kanak. Tiap pokok tama menangis. Lalu Nabi SAW turun dan memeluk batang pokok itu. Pokok itu pun merengek seperti rengekkan seorang kanak-kanak yang sedang dipujuk. Duk ngisok sek. Katanya Nabi kita bisik dengan dia. Nabi kata apa? Tengok ni. Sehinggalah ia tenang. Baginda SAW berkata, batang ini menangis kerana merindui zikir yang ia biasa dengar. Dengar lagi, padahal Nabi duduk situ ya, sini. Tapi dia nak Nabi duduk sandar ke dia. Allahu Akbar. Tengok awal. Hadis ini dalam Bukhari. Ada riwayat dalam kitab sirah, katanya Nabi bagi 2 tawaran kepada dia. Nabi offer kepada dia 2 tawaran. Hei, pokok tama, nak ke tidakmu, aku doakan Allah Ta'ala hidup balikmu. Dia kering dah. Aku doa Allah Ta'ala hidup balikmu, buah semula jadi muda balik, lepas tu mati kering balik. Ataupun aku doakan Allah Ta'ala bawa mu dalam masuk dalam syurga esok. Dalam syurga pokok tama tu ada situ. Mu nak mana? Lagu mana makcik? Kalau awak dapat tawaran muda semula, umur 25, boleh buat keni lutut balik. Tapi mati tak tahu lagi syurga ke tak? Ataupun tak usah hidup lah. Confuse syurga. Nak mana agak? Nak hidup ke biar mati? Pokok tama ni cerdik. Dia kata tak salah, tak payah hidup Rasulullah, pakai mati lalu lah. Dia pun tak payah dinangis. Wallahu a'lam, itu riwayat yang diceritakan. Apakah hikmat? Apakah hikmat di sebalik cerita yang menarik ini? Tulis. Jangan cerita. Antara hikmat di sebalik tanda-tanda yang agung dan menakjubkan ini adalah, yang pertama, untuk mengingatkan para sahabat dan golongan mukmin selepas mereka agar meningkatkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW, merindui kehadiran Nabi dan merasai kesunyian apabila baginda Nabi SAW tidak bersama mereka, walaupun seketika, untuk mendengar kalam suci Nabi SAW yang penuh manfaat. Jadi nak ceritanya, sahabat-sahabat ni rindu sangat kepada Nabi SAW, sehingga ada yang datang jumpa Nabi, dia kata dia tak lain tidur, ingatkan Nabi SAW. Bila dia mari tengok Nabi sihat molek, ada di masjid, dia balik. Itulah dia panggil gaya sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, untuk mendorong golongan orang mukmin agar berkeinginan untuk melihat Nabi SAW dalam mimpi-mimpi mereka. Antara cara untuk mencapainya adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW, serta kerap merenung dan memikirkan tentang sifat-sifat fizikal baginda yang mulia dan penuh keberkatan. Itu kita belajar kitab nama dia Syama'ilun Nabi SAW. Kitab Syama'il ini kitab yang kita kena apa? Kena belajar untuk mengenali sifat akhlak dan fizikal Nabi SAW. Hikmah yang ketiga, untuk mengingatkan orang-orang mukmin agar mempunyai keinginan untuk melihat Nabi SAW demi memperolehi ganjaran yang disebutkan dalam sabdaan Nabi SAW. Nabi kata, min asyaddi ummati li hubba nasun yakununa ba'di yawaddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Antara cinta umatku terhadapku yang paling kuat adalah cinta mereka yang datang selepas kewafatanku. Sahabat-sahabat dia ingat Nabi, dia pergi tengok. Kita yang mari ke dia ni nak tengok ke apa? Tak ada tengok. Dengar cerita. Meskipun terpaksa mengorbankan keluarga dan hartanya, dia sanggup untuk pergi jumpa Nabi SAW. Tapi kita tak boleh jumpa dah, Nabi wafat. Nabi, hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Dalam sabdaan Nabi SAW juga, Nabi kata, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Satu hari Nabi kita pergi ke perkuburan Baqi'. Ingat tak?
baru kita cerita baru ni berdasarkan buku Madinah Munawwarah yang kita baca ni, sahabat-sahabat pergi jumpa dengan Nabi di Baqi'. Nabi kata aku suka kalau boleh jumpa sahabat-sahabat aku, saudara-saudara aku. Ingat, baru cerita minggu lepas. Tengok dalam cerita kita, cerita Sahih Muslim. Jadi Nabi, sahabat-sahabat kata, alasna ikhwanuk Rasulullah, bukankah kami ini saudara Nabi? Nabi kata, bal antum ashabi, kamu semua ni sahabat aku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang masih belum lahir. Aku akan mendahului dan tunggu mereka di telaga Haud. Jadi Nabi kata, hak hidup sekali dengan dia, nama dia sahabat. Yang mari kemudian beriman dengan Nabi sallallahu, nak jumpa Nabi macam kita semualah. Itu nama dia ikhwan, saudara-saudaraku. Jadi Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan kami orang yang menyayangi Nabi dan disayangi oleh Nabi. Layakkan kami untuk bertemu di tepi kolam Al-Haud. Masya Allah. Hadisul Haud ini diriwayat oleh Imam Muslim. Adakah telinga manusia yang pernah mendengar sesuatu yang lebih mulia daripada penungguan ini, kerinduan ini? Ada. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rahmat dan pemberianmu untuk berada di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Hikmah yang keempat, untuk memperbarui perasaan ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga Haud yang mulia. Kerana itulah apabila Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah meriwayatkan hadis ini, beliau akan menangis. Hasan Basri bila dia cerita tentang pokok tamar ni, dia menangis. Dia kata, ya ibadallah, hai hamba Allah, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah. Pokok yang dah kering rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima kanih minallah, karena kemuliaan Nabi di sisi Allah azza wa jalla. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ila liqaihi, kamu lebih patut untuk merindui Nabi lebih daripada pokok tamar. Sekarang ni kita rindu ke tidak? Rindu. Dengan nama Nabi tak selawat pun. Oh, dia kata nak selawat boleh Abu Ana, bawa lah gendang mari. Itu bukan rindu selawat, rindu gendang nama dia tu. Nak duduk menyanyi pas tengah malam, sunnah Nabi tidak disebarkan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'la wa alam wa bihil ismatu wal huda. Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha mengetahui, dan daripadanya kita memohon perlindungan dan hidayahnya. Alhamdulillah. Jadi jelaslah cerita ni panjang lah. Tuan-tuan yang tak ada buku ni boleh ambil ni dalam buku Madinah Munawwarah yang Abu Anas tulis ni, cerita mimbar. Kita tulis di sini bagaimana mimbar daripada pokok kurma yang sudah kering itu menangis. Semua ada cerita dalam buku Mekah Madinah, ada cerita. Cerita Hudaibiyah tadi ada dalam buku Mekah. Dua-dua tu ada. Baik, kita ambil satu cerita lagi yang pendek-pendek ya cerita hari ni. Buka muka surat 276. Al-Mabhasus Salisa Ashar, kajian yang ke-13. Al-Hikamu fi ta'akhuri ikhbari zira'i lahu sallallahu alaihi wasallam bi'annahu masmum. Hikmah di sebalik lewatnya bahagian lengan bawah kambing memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia beracun. Mana Nabi dah makan dulu, barulah kambing itu cerita, Rasulullah ada racun ni. Patutnya dia cerita dulu. Nah, bila Nabi nak bismillah makan tu, Rasulullah ada racun. Dan Nabi makan dulu, masuk dalam mulut dah, baru dia cerita dia beracun. Jadi Nabi keluar, ada sahabat Al-Bara tak ada keluar, mati dia. Mati, wafat sahabat ni. Allahu Akbar, tengok cerita menarik. Hadis ini sanad dia baik, cerita ni hasan. Diriwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna yahudiyatan min ahli Khaybar sammat syatan masliyatan. Allahu Akbar. Seorang wanita Yahudi dari Khaybar
telah meracun seekor kambing panggang dan menghadiahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jahat masyid ni. Dia ambil kambing, biasanya Nabi ni dia makan kambing di pohon kan di bau tu. Sedap daging situ. Dia beracun situ. Dia tahu tempat Nabi suka makan. Rasulullah dan menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengambil bahagian lengan bawah kambing itu dan memakan sedikit daging tersebut. Sementara sekumpulan sahabat turut makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tak dengar kambing bercakap, makanlah dianya dengan racun-racun. Nabi dengar nak kambing itu repot. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bila Nabi dengar ada racun, Nabi kata irfa'u aydiyakum. Nabi kata angkat tangan, berhenti. Kalau kita agak stop, jangan makan, ada racun. Sudahlah. Nabi SAW menghantar bila ada racun, tapi sahabat makan dah lah. Nabi dia berhenti makan. Nabi pun menghantar seorang untuk panggil Yahudi tadi. Pergi panggil makcik Yahudi tu. Hak pergi kambing kita, panggil. Setelah dia datang, Nabi tanya dia, makcik, adakah kamu yang meletak racun atas kambing ni? Terkejut wanita tu. Dia tanya, siapa yang beritahu tuan? Siapa rakyat kambing ada racun? Nabi sallallahu kata, ni kambing ni sendiri. Kambing yang tak makan lagi tu, ni aku dengar dia bercakap. Memberitahu kepadaku. Wanita pun, makcik Yahudi kata, iya, saya letak racun. Nabi tanya, kenapa? Kenapa membuat begini? Fama arati ila zalik, kenapa membuat begini? Qalat, tengok jahat Yahudi ni tapi gedebel. Dia kata apa? In kana nabiyyan falan yadurruhu. Kalau betul Muhammad ni nabi, dia makan racun tak jadi apa, tak mati. Wa illam yakun nabiyyan istarahna minhu. Kalaulah dia bukan nabi, kami rehatlah daripada dia. Dia dakwanya nabi, dia akan mati dengan racun. Fa'afa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi pun lepas dia. Nabi lepas dia, tidak menghukumkannya pada saat tu. Pada ketika itu Nabi tak hukum dia. Tapi wanita ni kena hukum juga sebab ada sahabat yang mati. Bila sebab menyebabkan kematian, maka dia kena hukum atas kematian orang lain. Jadi cerita kitanya bukan nak cerita sahabat tu lagi. Nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah hikmah? Apakah hikmah di sebalik peristiwa yang berlaku ini? Kita nak hikmah hak panjang nota kaki tu biarlah itu bab sanad. Tengok muka surat 279, antara hikmah di sebalik kelewatan lengan bawah kambing tersebut memberitahu baginda adalah yang pertama. Dengar ni, apa? Kenapa kambing lambat bercakap? Makan dulu baru bagi tahu. Yang pertama, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Agar terlaksana ketetapan Allah yang telah ditakdirkan untuk berlaku. Ketika Nabi SAW menjamah makanan tersebut, sebahagian daripada racun itu melekat di kerongkong Nabi. Nabi masuk dari mulut dah. Bila dengar kambing kata beracun, Nabi pun keluar balik. Tapi kesan racun tu ada di tengkok Nabi SAW. Akibatnya Nabi SAW menanggung kesan racun itu yang dikenali dengan nama zirnih, racun arsenik. Racun arsenik ni iaitu racun yang paling berbahaya yang digunakan untuk pembunuhan sehingga ke hari ini. Racun arsenik nama dia. Dia bahasa Arab kata zirnih, dekat-dekat tu zirnih dengan arsenik. Apabila Allah Ta'ala ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu para rasul dengan kesyahidan, dengan pahala mati syahid, maka dia menzahirkan kesan racun itu. Dengan itu, selain daripada makam kenabian, Nabi sallallahu juga turut dikurniakan makam kesyahidan, supaya tiada penghormatan yang terlepas daripadanya. Pahala mati syahid pun ada,
pahala Nabi ada, pahala Rasul ada, semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan ayah saya menjadi tebusan demi baginda, dan semoga Allah melimpahkan selawat, salam serta keberkatan ke atasnya. Kerana inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud berkata, la an ahlifa tis'an anna Rasulullah sallallahu qutila qatla ahabbu ilayya min an ahlifa wahidatan annahum lam yuqtal, ila akhiri al-kalam. Kata Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud kata apa? Untuk aku bersumpah sebanyak 9 kali bahawa Rasulullah SAW wafat akibat dibunuh dengan diracun, ada lebih aku cintai daripada aku bersumpah sekali bahawa baginda tidak dibunuh. Ini kerana Allah telah menjadikan Nabi SAW seorang Nabi dan turut mengurniakan kepadanya pahala syahid. Itu kata Ibnu Mas'ud. Baik. Yang kedua, untuk mendedahkan rahsia di sebalik firman Allah Ta'ala kepada musuh-musuh Nabi dari kalangan orang Yahudi, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Maka patut ke setiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang hawa nafsu kamu tidak suka, kamu menjadi sombong takabur sehingga kamu semua mendustakan sebahagian daripada para rasul itu, dan kamu bunuh pula sebahagian lain. Ini perangai Yahudi, ada rasul yang dia dustakan, ada rasul yang dia bunuh. Kalimah kazzabtum, payuh nak baca tu, tulis ke Arab, kazzabtum, kamu semua telah tolak dengan dusta, datang dalam bentuk kata kerja lampau, madi, past tense. Kazzabtum, kazzabtum, madi. Dulu kamu pernah suka mendustakan Nabi-Nabi, kerana ia merujuk pada peristiwa yang telah dilakukan oleh nenek moyang Yahudi, para pembunuh Nabi-Nabi, ataupun ia mungkin merujuk kepada penolakan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal permulaan dakwahnya. Manakala kalimah taqtulun, qatala yaqtulun, tengok kita ngaji bahasa Arab, taqtulun, kamu semua bunuh, datang dalam bentuk mudhari'. Mudhari' maknanya kerja-kerja sekarang, present tense, menunjukkan niat dan harapan mereka untuk melakukannya pada masa hadapan. Oleh sebab itu, rancangan jahat mereka untuk memudaratkan Nabi sallallahu terus berlanjutan, sebagaimana yang tercatat dalam jelas dalam kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan selawat salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam buku Madinah ni ada beberapa peristiwa Nabi dengan Yahudi di Madinah, di antaranya Bani Nadir yang cuba nak bunuh Nabi, dia nak jatuhkan batu daripada atas, tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja Yahudi ni akhirnya berjaya meracunkan Nabi di Khaybar. Tapi bilakah Nabi rasa sakit? Tulis ni pelajar. Ketika Nabi nak wafat, waktu sihat ni tak dahsyat, dekat Nabi nak wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, haza awanun qita'i abhuri, sekarang aku rasa nak putus orak tengkuk aku. Kenapa? Kesan daripada racun arsenik yang diberi oleh makcik di Khaybar dulu, tahun yang ke-7, Nabi wafat tahun yang ke-11, 4 tahun berlalu, kesan racun itu masih ada. Itulah yang dikatakan, kalau tidak, kalau kami beritahu awal lagi, Nabi tak makan, tak terlaksanalah apa yang nak disebut ni. Tapi terjadinya dengan sebab apa? Dengan sebab takdir Allah Azza wa Jalla, Nabi nak mendapat pahala syahid. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung tanda 2, muka surat 282, hikmat Nabi mendengar para penyair memuji Nabi. Kenapa Nabi dengar? Kenapa Nabi tak larang? Tunggu minggu hadapan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.